Okey. Fazar, za, zi, zu. Cuba dengan saya sebut. Za, zi, zu. Tak ada desir kan? Kalau berdesir dia macam ni. Za, zi, zu. Dia ada desir. Itu jadi safir macam zai. Memang ada orang nak bezakan. Bukan hanya ada seorang tu dia kata saya susah nak beza zal dengan zai. Beza dari sini sebutlah kan, insyaAllah. Tapi dah boleh lah tu. Dia ada sikit hilangkan desir saja. Fazarni macam sa tadi kan. Dah boleh sebut. Bagus, baiklah. Fazarni. Keluarkan lidah. Fazarni. Tapi kalau keluar lidah ada berdesir dia? Tak ada. Fazarni. Tekan gigi atas tu, tekan ke lidah. Fazarni. Cuba. Fazarni. Tak ada desir, tak ada. Okey? Kena cuba latih insyaAllah. Dia kena. Terima kasih Ustazah. Okey. Dia kena sabar, latihan berterusan, insyaAllah. Practice make perfect. InsyaAllah. Okey, silakan. Siapa lagi nak cuba? Okey. Berebut-rebut kita nak cuba. Masa kita terhad ni. Okay, kalau ada peluang untuk baca, boleh baca insyaAllah. Okey, silakan. Siapa ada lagi? Selalu ni Lily, kita ada Saliza, ada ramai ni Salama, ada Wan Rosnah, ada siapa lagi ramai insyaAllah. Nurul Iman, Aimi. Assalamualaikum. Dicuba ya. Dia masuk lambat tadi. Tak apa. Umpat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Ya. Terus? Tas'aluhum ajran. Tak lah. Ifa kat situ. Kita jumpa ifa. Fahum. Tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Indahumul ghaib. Tanding berdal ifa. Indahumul ghaibu fahum yaktubun. Indahumul ghaibu fahum yaktubun. Okey, alhamdulillah. So ifa kat situ. Indahum. Okey, kat ifa tu kena dengung lah. Okey. Dah sampai situ je dulu. Sampai situ dulu. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, bagus bacaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Siapa lagi tadi? Aimi. Aimi dah on tadi? Ada yang dah on mic? Okey, silakan. Okey, masa 1 minit, 2 minit ni pun berharga ni. Sangat berharga. Boleh baca 2 ayat 1 minit. Okey, silakan. Okey, Hajar. Okey, salam. Okey, Hajar. Okey. Ya, cuba Ustazah. Okey, salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin.
أم تسألوا أج Aluhum. أم تس أم Alu. تسألهم أجرا فهم 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 من مغفرة Sekejap. Ajar. من Tarik bawah. مغ- من مغرم مثقلون Hmm. صدق الله Satu lagi. العظيم. Ain. Satu lagi. Ain. أم عندهم الغيب فهم يكتبون Okey, صدق bagus. الله العظيم. Okey, bagus bacaannya, Sebut Masya Allah. Azhar macam mana Ustazah? Ada kan sikit lagi. Fazar, Fazar, Za. Sampai nipis. Fazar, Za. Fazarni. Fazar, Buatkan Fazar, tu. Fazarni. Ra tadi masa ayat pertama 44 tu kan. Za nipis, ra tebal. Nak kena menggayakan tu. Za. Lepas za tebal tu ra nipis. Fazar. Dia Susah lah nak tebalkan itu Ustazah. Aduh. Fazar. Tu kan. Tak apa, itulah banyak kali juga tu. Fazar, itulah wajah ajar. Nak bagi pahala. Fazar, Lepas za dengan mulut saya. Lepas senyum. Fazar. Asam. Fazar. Fazar. Kan? Dia jangan fazar. Terus dia Kena senyum. lepas senyum tu lepas tebal. Masam. Kembung. Fazar. Fazar. Okey? Boleh. Kena latihan. Kesusahan itu sebenarnya lah yang memberikan kita pahala sabar berganda, pahala mujahadah. Kalau kita dah senang, okey sebab itu Allah bagi pada yang ada kesukaran sikit, dia akan dapat 2 pahala. Kesukaran banyak, lagilah berganda dia nanti pahala. Kan? Yang dah tak rasa sukar tu pun tak apa, baca dia dapat nak sampai dia kata tahap yang bersama dengan kiraman katibin, bersama dengan para malaikat. Tu sama. Maksudnya ialah orang yang memang dia dah mahir betul. Jadi kita nak sampai tahap mahir tu. Tak apa, insyaAllah bertatih-tatih. Tak adalah kesilapan banyak pun kan. Tapi itulah namanya tahsin. Usaha untuk memperbaiki, mencantikkan, mengkemaskan. Kalau kita hadiah kan, kita nak bagi kat orang, saya sebut. Hadiah tu kita bagi macam tu dengan tangan je, memanglah kita gembira. Tapi kalau hadiah tu dibalut, lagilah gembira. Kalau dibalut dengan kertas, lagilah gembira. Kertas tu cantiklah sangat, lagilah gembira. Diikat lagi dengan reben, Masya Allah. Kemudian depan atas tu ditulis-tulis, dihias-hias lagi. Lagilah cantik kan. Itu maksudnya sampai betul-betul cantik yang orang yang menerimanya tu rasa macam, ya Allah, Masya Allah, happy lah. Daripada kita baca, memang betul lah kita baca tu, kita mungkin tidak menepati sepenuhnya kan. Jadi usaha kita juga untuk kita terus mencantikkan. Bagi hadiah kat tu, bagilah yang terbaik. InsyaAllah kita nak bagi hadiah dekat Allah, bukan hadiah kat dia. Maksudnya nak membaca kalimah-kalimah Allah. Dan Allah bagi pahala. Setiap kalimah yang kita sebut tu bukan sia-sia. Sebab itu Allah bagi kita pahala bagi setiap huruf yang kita sebut. Itu kelebihannya daripada kita bercakap biasa ni. Cakap, sembang, A, B, C kita sebut saya, S-A-Y-A, tak ada makna, tak ada pahala. Tapi kita sebut, bila ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kira berapa tu? Ada 10. Satu huruf itu 10 kali dengan 10. Automatically pagi ni kita kaya raya. Kaya dah kita ni. Belum kaya dengan duit. Kita tak dapat duit lagi tapi dapat apa? Kredit daripada Allah Subhanahu Wa Taala pagi-pagi ni. Beliau kita kaya pahala. Kita dah kaya pagi ni, insyaAllah. Kan? Lepas tu bolehlah cari kekayaan yang lain tu kan, insyaAllah. Okey, baik. Baik, tu sedikit saya punya apa tu, celoteh pula pagi ya. Okey, seru. Siapa nak cuba lagi sebelum kita pindah ayat seterusnya? Kita ada Mak Cik Aminah. Masya Allah. Ramai ni, insyaAllah. Okey, Rosnah. Rosnah. Silakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dal tu kalau ada yang tanya, Ustazah macam mana nak sebut Qalah surah dengan kubra kan, ujung dengan tengah. Yang sederhana tu
Sanastada. Tada. Terus je. Dia macam ada yang kata istilah malas-malas nak sebut. Sanastada. Tapi kalau ujung dal itu berada di bahagian wakaf, kita akan lantunannya lebih berat. Sanastada contoh. Ada. Contoh dia ada ataupun apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Okey, betul dah. Cantik. Wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min ma'ramin musqalun. Okey, ulik rin tadi tu tak berapa jelas. Lepas tu tengah saya baca fahum min ma'ramin musqalun. Mim mati jumpa mim dengung, non mati jumpa mim dengung, tanwin jumpa mim dengung. Okey, kemudian rin tadi perhatian kepada semua bila sebut rin jangan lantun, tahan. Itu memang susah. Rin kan? Tahan dan dia macam mardu, jangan lantun ataupun terus habis putus pun silap pun sempurna macam tu Ustazah. latih alihkan dia Mimma musqalun. Okey, dia ada lantun. Okey, latih Okey, latih. Tu katanya rin tu jangan lantun. Okey, terus. Jangan lantun je. Mimma musqalun. Dia baca lantun. Mimma musqalun. Latihan Itu lagi. Ustazah. Belum lagi, tapi tak apa. Belum lagi. Okey, tugasan untuk So, diri sendiri. sambung ke tak ni? Tak boleh tak sambung. Okey. Okey. Terus? So, ulang lagi ayat tu ya. Okey, boleh. Am tas'aluhum ajran fahum mimma musqalun. Tak boleh juga. Nanti latih okey, insyaAllah. Dia tak, dia kan perubahan ni kadang-kadang dia tidak boleh serta-merta. Sabar. Mengajar pun jangan terus awak mesti ubah. Tidak, saya tak macam tu. Ambil masa kan. Memang perubahan kadang ada orang 1 hari, 2 hari atau orang seminggu. Perubahan apa-apa pun sebenarnya dia ambil masa. Kena sabar. Dan kita tahu kita kena berubah. Contohlah perubahan apa-apa. Dia ambil masa kan. So jangan putus asa, insyaAllah. Sikit. Terus? Sambung lagi. Ya, lagi tu je. Am indahumul qaibu fahum yaktubun. Yaktubun. Dia memang ada susah sikit. Yaktubun. Yaktubun. Perkataan urut-urut yang dia ada sifat alhams, alharahawah kan. Nanti kita kalau belajar sifat nanti saya akan masuk insya-Allah. Sifat urut, hukum-hukum. Tapi sekarang ni belum lagi. Kita bagi dulu baca insya-Allah. Okey, bagus. Okey. Kita sambung dulu sekejap lagi. Okey, siapa yang belum baca boleh cuba insya-Allah nanti ayat yang ke. Terima kasih Ustazah. Jangan putus asa, insya-Allah teruskan perjuangan. Ayat 48 kita tengok. Ayat 48 dan 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Fasbir li hukmi rabbik wala takum ka sahibil hut iz nada wa huwa makzum. Okey, saya terus bedah satu ayat ni. Nanti dah terjauh tu dah lupa kan. Okey, satu-satu Satu ayat ni ayat yang ke 47. Ayat yang ke apa tadi? Okey, 47. Okey, ayat 48 48. 48. Okey, fasbir. Fa nipis kan? Saya kata fa tadi nipis terus pergi kepada tebal. Ni huruf sebelah tebal, sebelah nipis ni memang mencabar sebab dia berjiran dengan tebal. Depannya tebal, rumah depan tebal, rumah dia nipis. Jadi dia jangan terpengaruh dengan tebal orang jiran tu. Jadi tempat keluar makhraj ini adalah tempat keluar huruf. Jadi kita kena keluar daripada pintu rumah yang betul ataupun rumahnya yang betul. Jangan keluar salah pintu. Jadi salah, memang kena betulkan. Dia ada satu pintu je.
Tak boleh keluar daripada pintu rumah orang. Contoh fa nipis. Saya sebut tadi awal kan. Fa nak sebutnya ialah ni kita pergi basic. Perut bibir bawah dirapatkan ke hujung gigi atas. Bahagian depan kan. Perut bukan fa. Bukan kalau kita letak depan betul dia akan jadi pa kan. Pa. Dia apa saya kata tadi? Perut tengah-tengah. Rapat je kat bibir atas. Sebut je fa. Dia kan nipis. Kemudian baru tebalkan. Huruf so. Huruf 7 beradik ada huruf tebal ada 7 kan? Ingat, cantikkan. So, kalau saya bagi baris depan, baris fathah depannya lah. So, to, do, zo, ko, ho, ro. Ataupun kalau huruf dia adalah huruf so, ko, do, zo, kof, rin, ko. Okay, huruf tebal kan? Itu huruf. Lihat 7 beradik daripada 28. Yang lain semua nipis. Okay, so sebab tu ada roh sikit, angin. Bir nipis, roh pun nipis. Bir sebab dia roh dari bawah kan sebelumnya. Bir lihuk kap. Ni nampak ayat ni pendek je. Tapi dia punya sebutan tu kita cuba tahsinkan. Lihuk nipis, kap itu ada angin. Lihuk mirab bik. Kalau berhenti ada kedua ke. Bik. Hook, bik. Boleh? Kemudian wala nipis la 2 harakat nipis. Takun non mati pekaf. Takun ni boleh sikit kan ifa. Non mati jumpa kaf, non kosong tu. Gitu. Sebut ku cenderung kepada kaf yang nipis depan dia. Ini perlu latihan ni. Jangan jejak lidah tu langit-langit. Dia dah nak cenderung sebut kaf. Kaf yang kecil Wala takum kaso. Nipis balik. Kaso tebal. Hibil hut. Ha semua ha pedas. Ha di pertengahan halkum. Ingat tengah halkum ni? Penyekkan. Tengah halkum, penyekkan, tekankan ke dinding halkum. Ha nipis, ha pedas. Kasohibil hut. Ta pun ada alham. Hut, ada angin yang terlepas. Bila ta tu dimatikan. Okey. Dan satu lagi iz nipis, nada, na 2 dah 2. Wa huwa makzum. Mak kan ada alham, zo tebal. Makzum. Tebalkan zo tu. Okey. Kemudian satu lagi saya sambung. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum. Okey. Kita bedah sedikit. Laula 4 hingga 5 harakat. Antada. Kak Zah punya share screen nampak ke? Nampak, okey. Tengok pada share screen yang kuning-kuning tu. Masya Allah, terima kasih Kak Zah kerana membantu. Non mati yang petang. Laula 4 hingga 5 lah. Ombak tu ada gelombang kan? Laula okey, ifa. Yang tada roka huda 2, roka hu 2. Yang lain tu 1. Tada roka hu tu mak silah. Sebab ada depan hu tu ada waw kecil. Waw kecil dia kecil comel kan kat waw kecil atau maksudnya mak silah. Hu ni'matu ni'ain. Ni pun sama, ain tu kena alirkan. Ni'matum tanim pemim ma'al gunnah. Dengung ya. Numir rabbih. Berhenti kat bi ha besar. Simple. Berhentikan dengan ha tu disukunkan. Okey. Terus lanubiza semua nipis. Lanubiza nipis bil ara. Okey. Mun mutasil 4 hingga 5 harakat. Ara'i wa huwa 1. Wa huwa maz. Zal tu nipis dal alir. Sebab zal tu ada tanda apa? Mati sukun. Bila ada tanda sukun tu kena alir sedikit. Dia alham sikit. Azza. Wa huwa mazmum. Okey. Baik.
Terus dia nak cuba sampai situ dulu, dua ayat daripada 48 dan 49. Kita nak habiskan hari ni sampai ayat 52. Okey, silakan. Okey. Kalau ada yang nak tanya boleh tanya Okey, silakan. Kalau ada yang nak kefahaman yang okey, silakan. Ya. Siapa yang on ni tadi? Awan Rosna. Zawiyah pun ada. Okey, berebut-rebut ni alhamdulillah. Okey, tak apa. Ambil giliran. Zawiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbika wa la takun qasahibil hut. Kan kau dah tebal kan? Dia sebut soal yang kasar. Kosor. Perasan tak? Kosor. Dia kena kasar. Kan ni dulu. So, tadi tersebut kosor, kasar. Kan? Cuba. Wala. Ulang. Wala takun kasahibil hut. Kan beza kan? Betul. Idh nada wa huwa makzum. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih. Linubiza bil ara'i wa huwa mazmum. Okey. Bagus. Silakan. Tadi Wan Rosna. Tadi dah on dah. Okey. Wan. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula an tadarakahu Saya baca mana tu? Fasbir. Fasbir tanda kuning. Tu kat tanda kuning tu. Fasbir. anta masalah. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibi bil huti idh nada wa huwa makzum. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara Ta'ara. Semula. Lanubidha bil ara wa huwa madhmum. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Tadi siapa Noaimi tadi ada on tadi. Aimi. Ada yang on tadi? Siapa lagi? Okey, seorang lagi sebelum kita terus. Dua lagi ayat yang terakhir. Ya. Najiha. Okey, Najiha, silakan. Tafadhal. Billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun sahibil idh nada wa huwa maqzum. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum. Okey. Right. Okey, kita sambung. Ada lagi nak cuba sebelum kita sambung dua ayat? Ya? Okey. Okey, kita sambung dua ayat lagi, tiga ayat lagi insya-Allah Okey. Ayat yang ke 50 sampai 52. Okey, nanti boleh cuba siapa yang nak cuba insya-Allah. Baik. Kalau ada nak tanya boleh je. Boleh interrupt boleh tanya insya-Allah. Okey. Saya bacakan ayat yang ke 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas solihin. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Okay. So ayat yang ke-50 tadi, okay, kita bedah sikit. Okay, okay, jim adalah huruf qalqalah, qaf ta ba jim dal huruf 5 huruf qalqalah yang qalqalah iaitu lantunan apabila huruf itu berbaris mati. Okay, kita kena ini huruf qalqalah sughra lah. Qalqalah yang ringan sebab di tengah. So macam mana? Jangan tak payah tekan. Gitu beza. Fajtabahu rabbuhu dua harokat. Ra tebal, ra sebab baris atas. Ra, jangan ra. Jangan buka mulut, jangan lebarkan mulut. So huruf ra kena mulut tu kena kembung. Rabbuhu faja'ala semua satu, fa nipis semua nipis. Hu dua mat silah. Faja'alahu minas sad itu diguna dua kali sebab dia sabdu kan, dan sad itu ada sifatnya angin, alhams dan rohawah. So macam mana sebutnya? Minas sad pertama tu alirkan, dia kena ada sikit, jangan minas solid dengan terputus. Minas solihin. Okey. Terus wa iyyaka non mati ya ma'al gunnah. Ma'al gunnah, siapa yang dah belajar kan ada tahulah. So dengung gitu. Ya kedua dul ladzi nipis baris bawah, na kafaru ru dua. Yang lain satu, na kafaru. Okey. La ni zai, ni boleh sebut berdesir. Zai tu dia bukan zal, tak payah nipis kan, tak payah keluar lidah. So macam kita sebut zaidan zaitun, la yuz kan ada dengan desiran tu. La yuz dan memang kena alirkan, dia desir. La yuz macam lebah tu. La yuzliqu tebal. Naka bi qalqalah sughra bi absarihim. Yang tebal kat sini qaf dengan sa. Bi absarihim. Okay. Lamma sami'u dzik, lamma mim sabdu wajib gunnah. Lamma sami'u terus masuk zal. Sami'u dzik. Okay, zal diguna dua kali. Kalau perasaan saya baca, zal yang pertama tu ada sedikit alirkan. Sami'uz zikra wa yaqulu tebal. Nah, innahu non sabdu wajib guna. Dua harakat. Innahu la majnun. Dah saya dengar kan? Laila Majnun. Laila Majnun. Ni. La Majnun. Majnun tu maksudnya gila kan? La Majnun. La Majnun. Okey. Wa ma dua. Wa illa. Okey. Illa tekan pada lam. Sabdu. Illa kau ada alham. Zik. Jangan banyak sangat angin terlepas tu. Ada sikit. Tapi boleh kesan. Kalau cikgu dia boleh kesan ada ke tidak. Jangan kuat sangat okey. Rulil tanwin pelam masukkan tapi jangan dengung. Bila guna rulil alamin. Okey. Sebutan ain ni pertengahan halkum. Lil alamin. Okey gitu. Okey silakan. Siapa nak cuba sebelum kita pergi tadabbur? Okey, kita bagi peluang insyaAllah. Nak cuba, silakan. Kita ada daripada Terengganu ada. Anak gambar orang Terengganu ni. Eda. Orang Melaka ada. Orang Selangor. Orang Negeri Sembilan. Okey,
Silakan. Eda daripada Terengganu. Okey, silakan. Boleh. Saya kat luar ni. Saya kat luar Ustazah. Saya tengok telefon je lah ni. Apa? Okey, dengar dapat pahala. Moga Allah mudahkan urusan di mana-mana saja. Daripada ayat apa ni? Awal ayat boleh? Daripada ayat yang ke-48. Mi Rabbi, boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihukmi rabbika wala takun mana dia? Mana ni? Jap. Eda ambil fasbir. Ambil daripada fasbir, Eda. Fasbir. Ayat berapa tu? 47. Ayat 48. Fasbir. Sekejap. Saya pun tak nampak sangat ni. Ni saya tunjuk ni. Ayat 48. Fasbir. Sekejap. Tak jumpa lah. jumpa? 48. 8. Fasbir li hukmi rabbik. Okey. Jumpa tak? Tak tahulah. Mana tu dia? Dekat screen tu. Kat screen. Saya kat screen. Baca tak kat Aziz lah. screen? Ni kat boleh baca tak? 48. Yang colour kuning tu, highlight. Ya, betul. Ada colour kuning tu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbir. Fasbir. Li hukmi rabbika wala takum kasohibil hut. Hut. Ada tak? Hut. Bihil but. Ada. Ada ham. Tu dengar kat hut. But. Kasohibil hut. Hut. Kena latih tu angin. Okey. Tak apa, nanti latih. Nada wa huwa makzum. Is nada wa huwa muktub. Mak, bukan muk. Wa huwa makzum. Wa huwa makzum. Okey. Laula antada rokahun ni'matum min rabbi. Non mati berra tu jangan jelaskan non dia. Mir rabbi, masukkan kepada sebutan ro. Mir rabbi. Ambil ulang. Ni'matum min rabbi. Nikmatum min rabbi. Lanu biza bil arai wa dah tak panjang. Lanu biza bil arai. Lanu biza bil arai wa huwa madmum. Rozal, kandal. Wa huwa mazmum. Huwa mazmun. Ajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Wa iyakadul lazina kafaru la yuzlifunaka bi absarihim. La yuzlikunaka bi absarihim.
Lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu lamajnun. Okey. Lagi Wa satu. ma huwa illa zikrun lil alamin. Okey, sama pada sebutan run tadi tak berapa jelas. Wa ma huwa illa zikrul lil jelaskan lil alamin. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Cantik jelas. Okey, bagus. Minta maaf Ustazah, banyak salah. Okey, bagus. Okey. Bagi peluang seorang lagi. Ada nak cuba? Silakan. Ada ke nak baca? Ada. Ada tadi nak baca, ada yang belum tadi. Ada yang belum baca, bagi dia orang baca dulu. Okey, silakan. Ada yang masih belum panas lagi. Nak dengar je dulu. Soalnya ada yang cuti tak boleh baca. Okey, silakan. Siapa Z baca? Z nak baca boleh juga. Oh, nak suruh Z baca ke? Boleh je. Sebab tak ada, dah habis dah. Kalau tak ada orang baca, Z baca pun tak apa. Ada tak orang baca? Najihah tu on tu, Najihah. Najihah nak baca. Asyik ponteng yang Ustazah marah tak bisa nanti. Apa dia? Saida? Apa dia? Apa Ida? Okey, silakan. Saya baca. Okey, Zah. Okey. Zora. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajar. Lepas Fajar. Ya, Fajar. Kadahu rabbuhu. Waja'alahu minas solihin. Wa in yakadul ladhina dulu sebut i dulu cenderung lepas tu masuk pada ya, baru masuk ya. Wa yakadul lazina kafaru la yuzunaka bi absori. Ka tak panjang, ambil ulang daripada la yuzliqunaka bi absarihim. La yuzliqunaka bi absarihim. Itu ada kokolah. Bi absarihim. Bi absarihim. Lamma sami'uz. Ya, terus. Dan depan O tu ada alif, 2 alif kan? Okey, kalau Quran yang bercorak-corak ni, dia akan kelabukan. Maksudnya tidak dibacakan kelabu. Maksudnya alif yang pertama itu adalah, ingat tak itu dulu saya dah kupas dah. Kalau alif yang pertama atas dia bulat tu ialah alif ziyadah, alif tambahan. Alif tambahan ini memang tidak dibaca. Maksudnya ada dalam tulisan tapi tidak dibaca. Tetapi alif yang kedua depan tu itu hamzah wasal. Hamzah wasal ni alif tu depan atas tu ada short kan? Tu nampak yang kuning. Atas dia ada kepala short kecil. Maksudnya hamzah wasal ini kalau sambung tidak diguna, tapi kalau nak mula daripada situ kita akan ambil hamzah ni. Kita akan baca az-zikra wa tu maksud dia. Az-zikra tu kita ambil alif dia. Tapi kalau kita nak sambung, kita abai. Lamma sami'uz zikra tu maksud dia. Boleh faham? Ada 2 alif kan? Izarah pasang tak? Lam ni dia kelabu kan? Nampak tak? Ya. Tu kalau okey. Ya. Dia tak payah baca. Zikra. Tapi kalau nak ulas tadi, betul Kak Zah. Kalau nak ulas ada dia sebab dia kenapa, itulah tadi. Tapi kalau dah tahu faham baca dia, maksudnya kelabu tu tak dibaca lah. Okey. Terus kalau biru tebal ni kena baca tebal, biru gelap ni. Kena baca tebal. Ru. Okey, ro. Jangan ru. Kena tebal. Yang itulah saya baca daripada skrin. Skrin ni terlampau besar lah pula. Tak, saya buat besar sebab saya nak tunjuk ni je. Tu. Back to normal. Back to normal.
Okey, baca semula. Lamma sami'uz zikra. Betul lah, tak nampak. Ni. Oh ni. Lamma. Lamma sami'ul zikra. Sami'uz. Lam tu dihilangkan. Lam tu Tidak disebut. lam ini adalah alif lam syamsiah. Lamma sami'ul. Dia alif lam syamsiah ni dia lam depan dia ada sabdu. Okey. Syamsiah. Lam. Ya. Kita Dia tak dia tahu. tak sebut lam dia. Tu nanti banyak lagi nak kena belajar ni kan. Ya. Jadi lam itu diabaikan bila ada sabdu, lam tu diabai. Tu syamsiah namanya. Terus masuk sami'uz zik. Okey, boleh? Lamma sami'uz zikra. Wa yaqulu zik. Lidah. Lamma sami'uz zikra. Ah. Wa yaquluna innahu lamajnun. Wa Satu lagi. ma huwa illa zikrun. Panjang. Wawa satu saja. Wa ma huwa illa. Wa ma huwa illa zikrul alamin. Lil tu tinggal tu. Lil alamin. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Wa ma huwa illa Satu je. zikrul Wow. Alif tu mungkin terkeliru. Wow, alif tu bukan kepunyaan wow. Dia hamzah qata a i u. Jadi wow alif tu mungkin berasa macam mak asli kan. Jangan, dia bukan kepunyaan wow. So satu. Saya katakan huruf yang tidak ada pasangan, bukan pasangan bahagia, dia single. So baca satu. Wa ma huwa illa gitu. Wa ma huwa illa Kita dua terus je. Wa ma huwa illa. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Ya, okey, bagus, alhamdulillah. Satu percubaan yang baik kan? Percubaan yang baik. Okey. Itulah, minta maaf saya terpaksa keluar dulu. Okey, tak apa, kita dah nak tadabbur dah ni. Okey, alhamdulillah. So Kak Syah, dah 10-1 minit. Ada lagi satu, seorang lagi kita bagi percubaan. Seorang lagi peluang nak cuba dapat. Apa dia? Apa dia? Kak Zah baca. Kak Zah, okey Kak Zah, silakan. Kak Zah tukang Ajak apa ni? pada ayat tadi. Fajtaba. Fajtaba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas sholihin. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Okey. Okey. So sebutan tadi kalau Kak Zah dia berhenti pada zik kan, macam tu untuk perhatian semualah sebenarnya. So bila kita sebut zik tadi untuk explanationnya, tadi ada sebutan ra kan sedikit. Lamma sami'u zikr. Okey, ra tu bila kita matikan sebut 1/3 daripada huruf tersebut kan. Okey, masa dia ada sedikit tadi kan. Jadi mungkin ada yang tanya macam nak berhenti pada zik tu. Nak berhenti zikra ke atau zik hilangkan tak boleh. Zik hilang saja. Zikra kita ambil ra pun tak boleh. So matikan ra. Lamma sami'u zikr. Macam nak sebut ra tapi tak sebut. Tu macam tu. 1/3 je. Lamma sami'u zikr. Kalau laju ke perlahan sama. Okey? Gitu boleh. Baik, so ada nak tanya ke sebelum kita tutup? Alhamdulillah. Ini dipanggil suku Mahdi ya. Ya. Kalau yang belajar level 2-3 tu lah kan. Dia ada sukun yang kita sebab berhentikan kan. Kan. Okey. So itu cara berhentilah. Okey. So nanti insya-Allah kita cuba
Sebab saya dia tertarik juga kat Kak Zah punya nota tu kan, boleh juga kita jadi panduan untuk kita belajar akan datang. Okay. Sebab saya akan guna laptop saya, minta maaf tak lebay lagi. Sekarang saya tunjukkan slide-slide saya, mungkin saya ambil daripada Kak Zah punya nota tu pun boleh kan. Kita akan belajar insyaAllah melalui nota-nota tu insyaAllah. Okay. So jangan putus asa untuk belajar, terus belajar dan terus belajar insyaAllah. Okay. So kita pergi Sadaqallahul Azim. Okay. Kita pergi pada sesi tadabur ya Kak Zah. Kak Syah. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak Okey, ni? insyaAllah. Kita teruskan ke sesi tadabbur. Jadi kita tengoklah apa Boleh nampak? kandungan. Boleh nampak Boleh nampak? Okay, maksud boleh ke? Ke saya nak Tak besar sikit? Saya nak besar sikit ke? Besar sikit lah Kak Zah. Sebab mata-mata ni kadang dah apa, kelabu-kelabu. Dah sejam tengok ni kan, kena kelabu sikit kan. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah, Alhamdulillah kita pergi beralih kepada sesi tadabbur untuk kita dapat melihat beberapa pengajaran penting untuk kita jadi iktibar dan pengajaran dan juga untuk kita amalkan daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi tadi kita baca ayat yang ke 40 sekejap 38 44. surat silap saya. Ini Umi yang saya tunjuk ni, warna kuning. Ayat 44 hingga ayat yang ke-52. Okey, saya nak rangkumkan dulu sebelum saya cerita. Okey, saya nak rumuskan kepada 3 poin utama nanti yang akan kita cerita. Yang pertama ialah tentang daripada ayat 44 sampai 52. Yang pertama ialah tentang ancaman ataupun peringatan Allah Subhanahu Wa Taala tentang istidraj. Nanti kita tengok apa dia istidraj. Yang kedua ialah anjuran bersabar terhadap keputusan dan ketetapan Allah, perintah Allah, dan bersabar dalam dakwah. Itu poin yang kedua. Okey, yang ketiga poinnya ialah anjuran beristighfar dengan amalan istighfar Nabi Yunus. Nanti kita lihat dulu apa nama dia punya apakah dia punya huraian. Okey, so ayat yang ke-4 kita tengok. Maka serahkanlah kepadaku urusan dan orang yang mendustakan perkataan ini, iaitu Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka sedikit demi sedikit daripada arah yang mereka tidak sangka ataupun tidak ketahui. Okey, ini ayat yang ke-44 ya. Jadi ayat 44 ni fazarni maksudnya ialah maka biarkanlah, serahkanlah kepada aku, ataupun let me take over lah, biar aku yang ambil alih. Itu maksudnya fazarni. Yang nak nipis tadi susah sangat kan, fazarni. Okey, maksudnya biar aku ambil alih, kata Allah. Ini adalah tentang istidraj. Dalam ayat ini Allah nak bagi amaran kepada yang mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran ini maksudnya pengajaran bagi kita orang yang menolak Al-Quran ataupun tak nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi Allah beri amaran, ancaman bahawa ini masa zaman Nabi dulu, Nabi dah dakwah tapi kamu tak terima juga. So sekarang serah pada aku. Aku akan nastadrij. Dalam perkataan ini sanastadrijuhum. Maksudnya nastadrij. Biar aku yang uruskan. Sekarang aku yang ambil alih. Itu maksud dia. Aku akan membalas mereka. Yang kedua, Allah nak bagi hiburan. Macam mana pula bentuk hiburan hiburan kepada Nabi. Sebab Nabi yang kita tahu kan, sebelumnya ayat jadi maki, dicerca oleh Abu Jahal dan koncu-koncunya. Okay, ditekan oleh orang-orang musyrikin. Tiba-tiba Allah kata, masalah musyrikin Mekah tu serah pada aku. Jadi ayat ini serampang dua mata. Saya seolah-olah kan, Allah beri amaran pada Quraisy Mekah dan masa yang sama Allah hiburkan Nabi. Maksudnya, engkau jangan risau Muhammad. Semua itu urusan aku. Kan, kamu dakwah saja. Itu maksudnya. Jadi Allah kata, kelak kami akan hukum mereka. Nastadrij. Sedikit demi sedikit. Nastadrij ini maksudnya sedikit demi sedikit. Dari arah yang mereka tidak ketahui. Daripada arah mereka yang mereka tidak sedar. Perkataan ini, kita selalu cakap darjat kan. Daripada perkataan daraja. Daraja ni darjat ataupun macam tangga. Kita kata darjat darjat tu makam lah, tingkatan. Sebenarnya daripada perkataan istidraj ni, daripada perkataan daraja. Maksud istidraj ialah, ini kita refresh balik kan. Dia daripada perkataan daraja dia macam tangga. Satu persatu akan naik menang. Jadi Allah kata kami akan menanggakan mereka. Menangga maksudnya Allah turunkan mereka satu-satu turun ke bawah lah. Sebab mereka makin jauh dengan Allah. Dengan mereka tak sedar, tak rasa.
semakin jauh daripada Allah tanpa mereka sedar. Maksudnya macam mana? Istidraj ini ialah nikmat-nikmat yang Allah bagi ataupun yang mereka perolehi, yang mereka rasakan, semakin menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ingat yang itu kan, yang lepas kita tadabbur bahawa ujian itu bukan sahaja bentuk kesusahan, kepayahan, kesulitan, tetapi ujian itu adalah juga dalam bentuk kesenangan, kebahagiaan, kerehatan, kenikmatan. Jadi susah itu ujian, senang itu juga ujian. Jadi pada orang kafir ini, mereka rasa mereka ini sentiasa senang dan dia tak ada masalah lah. Okay? Padahal kesenangan itu menjauhkan mereka secara perlahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita menjadi iktibar kepada kita. Takut berlaku istidraj. Allah bagi dia sakit, Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi nikmat kesenangan, dia fikir dia okey semua, okey. Dan masih sama dia tak syukur pada Allah atas apa yang dia dapat. Jadi dia tinggalkan perintah Allah, abaikan ibadat, kan, sombong, makin sombong, macam cerita pemilik kebun ni kan, dia dapat nikmat tetapi akhirnya dia tak nak bagi hak orang miskin dan Allah bagi azab kepadanya. Jadi contoh-contoh banyaklah. Maksudnya kalau kita boleh rumuskan istidraj ni, kita lihat realitinya dalam konteks hari ini, maknanya kenikmatan rezeki yang dari bab dunia yang melimpah tetapi keimanan dia menurun. Itu senang cerita. Kenikmatan banyak Allah bagi tapi dia semakin lupa pada Allah, semakin sibuk, semakin iman dia menurun, semakin ibadahnya kurang ataupun langsung tinggal, gitu. Dia tinggalkan perintah Allah, lengah-lengahkan perintah Allah, makin sombong. Yang kedua mungkin rezeki mengalir deras tapi dia lalai beribadah. Itu makin jauh daripada Allah. Dia dapat harta, semakin banyak harta melimpah tapi makin boros, makin kedekut, makin sombong. Itu maksud istidraj. Nikmat yang Allah bagi tetapi nikmat itu sebenarnya dengan tak secara dia sedar makin menjauhkan dia pada Allah. Sebab itu kita dapat nikmat walau sedikit, kan, kita kena syukur. Hadza min fadli rabbi. Sungguhnya ini adalah limpah kurnia daripada Allah. Jadi kita nak supaya sikit pun kita bersyukur, banyak lebih-lebih lagi lah kita bersyukur supaya dia tidak jadi istidraj. Kadang-kadang orang dah banyak harta dah, dia rasa dia kaya, dia senang. Itulah ujian. Rupanya dia semakin jauh daripada Allah disebabkan oleh ujian harta dan kesenangan. Itu namanya istidraj. Okey. Yang seterusnya ayat yang ke 46, 47, 48. Ayat ini sebenarnya 45, 46, 47. 48, kita baca sikit. Kak Zah ada tunjuk tu. Dan aku telah memberi selang waktu kepada mereka, sesungguhnya perancanganku sangat teguh. Atau engkau Muhammad meminta bayaran daripada mereka sehingga mereka dibebankan dengan hutang, atau apakah mereka mengetahui perkara gaib lalu mereka menulisnya? Ayat ini Allah nak tanya tapi bukan suruh Nabi jawab, kerana jawapannya memang Nabi tahu dan kita pun tahu. Ini satu bentuk sindiran ataupun bentuk templak kepada orang kafir. Maksudnya dakwah Nabi pastinya memang tak ada bayaran, tak dikenakan bayaran pun. Tak pernah pun Nabi minta duit pada mereka, dakwah itu percuma. Tetapi Allah nak kata, kenapalah susah sangat kamu nak terima ni walaupun tak ada bayaran? Teruk sangat kamu ni. Ataupun dalam satu mungkin ayat yang lain, adakah kamu, yang ni orang kafir tolak dakwah ni sebab dia minta bayaran atau kena berhutang, kan? Jadi ditujukan kepada orang kafir yang tak nak terima dakwah Nabi. Tetapi dalam konteks sekarang ni kita tanya diri kita dalam realiti sekarang, kan, dan realiti sekarang kadang-kadang realiti orang sanggup nak pergi konsert, nak pergi tengok bola, tengok wayang yang berbayar, kan, yang kena bergolok gadai, kadang-kadang mungkin kena berhutang. Tapi bila ceramah, kuliah, masjid, surau, percuma je, tak nak pergi pula, kan. Jadi pergi yang berbayar tu rasa tak terbeban, kan. Tengok konsert contohlah, na'udzubillah, bukanlah gitu, ni orang lain lah, kan. Tapi bila nak pergi kuliah, nak pergi masjid, program kebaikan yang percuma tu rasa terbeban. Inilah sebenarnya Allah nak suruh fikirkan ayat-ayat ni, kan. Dan Allah ayat 45 tu Allah beri selang waktu, maknanya ada peluang untuk mereka bertaubat, penangguhan, kan. Dan perancangan Allah tu sangat cantik. Jadi kalau mereka tak terima juga dakwah, Nabi dah dakwah,
mereka tak terima juga, maka akhirnya Allah akan berikan mereka hukuman ataupun azab. Itu maksudnya. Okey, baik. Kita pergi ayat yang ke-48. Ini dia. Fasbir. Apa maksudnya fasbir? Dan bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhan. Dan jangan engkau seperti Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan ketika berdoa dengan hati yang sedih. Okey, ayat 48 ini Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Tadi apa? Sabar dalam dakwah, sabar dalam melaksanakan ketetapan Tuhan. Dakwah itu ketetapan Tuhan. Dan kita dalam nak melaksanakan hukum Allah, ini adalah merupakan satu yang disebut sebagai juga ketetapan. Sesuatu yang memang Allah dah perintahkan. Jadi dalam kita nak melaksanakan perintah Allah memang kena sabar, dan dalam kita nak berdakwah juga kena sabar. Dalam apa-apa situasi pun Allah menganjurkan supaya bersabar. Jadi fasbir, maka bersabarlah engkau, sabar dalam menjalani perintah Allah dan berdakwah, dan dalam menjalankan hukum-hukum atau perintah Allah. Dalam dakwah Allah bagi contoh dalam dakwah. Jangan kamu jadi seperti Nabi Yunus. Bukanlah kerana Allah nak mencela Nabi Yunus, tetapi Allah nak mempaparkan ataupun nak memperlihatkan kisah Nabi Yunus ini sebagai satu pengajaran. Kerana Nabi Yunus tak sabar. Tapi lepas dihukum tu, Allah kembali beri rahmat kepada Nabi Yunus. Bukan dia akhirnya macam tu. Dia berada dalam menzalimi diri sendiri. Kita tengok nanti kisah dia. Allah nak kata Nabi Yunus tak sabar, di mana dia kecewa, dia sedih bila dakwah dia tak diterima. Ada tak ada siapa yang terima dakwah dia. Jadi dia merajuk, sedih kan. Dia membawa diri kan. Kerana mereka kaumnya tidak menerima apa yang disampaikan kan. Jadi dia pergi ke laut, masuk dalam kapal. Bila kapal tu dah penuh, maka sampai tengah itu dia kena keluarkan, kena undi. Dia undi, seorang kena keluar sebab kapal dah penuh sangat. Ini sebenarnya aturan Allah kan. Jadi bila diundi, maka cabut undi pertama keluar nama Nabi Yunus, cabut lagi kedua Nabi Yunus, ketiga keluar juga Nabi Yunus. Maka dialah sebenarnya yang ditakdirkan untuk dicampakkan ke laut kan. Okey. Cerita yang sama ini nanti boleh rujuk ayat yang surah Al-Anbiya, cerita Nabi Yunus yang lebih detail lah. Ayat 86, 87 dan 88. Muka surat 329. Kalau nanti rujuk saya bacakan dulu yang penuh dia, boleh? Ayat 86 surah Al-Anbiya. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang saleh. Dan ingatlah ketika Yunus dia pergi dalam keadaan yang marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia daripada kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ada sebenarnya satu surah lagi yang menceritakan tentang Nabi Yunus ini juga. Maka Nabi Yunus, kita tahu bila berada dalam perut ikan nun itu, ulama berkata dia berada dalam 3 kegelapan. Iaitu pertama kegelapan malam, di waktu malam, kegelapan perut ikan nun, dan juga kegelapan laut. Laut gelap kan? Laut gelap. So, berada dalam 3 kegelapan. Jadi Nabi Yunus berdoa dengan sepenuh hati, berdoa, dan dalam doa itu dalam doa tadi, ayat tadi ada la ilaha illa anta, Al-Anbiya tadi ayat yang ke 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita akan ambil doa ni, amalkan. Bagi yang lupa-lupa tu kan, kalau boleh amalkan di samping zikir-zikir yang lain. Ini antara zikir istighfar yang paling hebat lah sebab dia ajarkan. Sebab ada ulama kata siapa yang berdoa, bukan ulama, ini ada hadis, siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, maka dia akan dimakbulkan doanya, insyaAllah. Cepat atau lambatnya lah. Sebab Nabi Yunus
Dia dalam doa ini maksudnya apa? Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia tidak minta dia keluarkan daripada perut ikan nun, dia tidak minta cahaya. Sebabnya apa? Dia rasa kegelapan dosa itu lebih gelap daripada kegelapan cahaya. So dia minta hilangkan kegelapan dosa dulu. Jadi dia minta dia mengaku dia zalim pada diri dia sendiri dan kalimah mensucikan Allah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Tak ada Tuhan selain Engkau, la ilaha illa anta subhanaka inni maha suci Engkau. Dia mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya dan akhirnya dia mengakui kesilapan dia. Maka bila Allah ampunkan dosa, maka Allah selamatkan dia, bagi rahmat pada dia. Iaitu samalah. Di samping kita berdoa untuk dapat hajat-hajat kita, doa-doa yang lain, baca juga doa Nabi Yunus ini. Maka insya-Allah kita yakin Allah akan kabulkan doa kita, sebab antara penghalang kepada ataupun menyebab sebab kepada tertolaknya doa hajat-hajat ialah kerana adanya dosa. Dosa tak bertaubat, masih ada penghalang terhijab doa kita disebabkan dosa. Sebab itu kena istighfar dulu. Dengan istighfar insya-Allah dosa kita hilang dan Allah akan makbulkan dosa-dosa kita. Dan hebatnya doa ini, Allah nak kata Allah beri jalan keluar yang tidak disangka-sangka, kan? Allah bagi solusi menyelamatkan Nabi Yunus dikeluarkan daripada perut ikan nun, dan Allah kata Allah bagi dia rahmat. Ulama mentafsirkan rahmat itu ataupun istilah rahmat itu ada 3. Yang pertama, sebab dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian dia sentiasa dalam tasbih dan zikir. Di luar perut ikan, maknanya sebelum dia masuk perut ikan pun, dia memang dah sentiasa berzikir. Jadi orang yang sentiasa berzikir, walaupun dia dalam keadaan susah dan keadaan senang, dia akan sentiasa berzikir. Dan doanya akan dimakbulkan. Sebab dalam keadaan senang pun dia sentiasa berzikir. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah. Allah selamatkan dia daripada perut ikan nun. Kalau tidak dengan rahmat Allah, mungkin dia ada ayat menyebutkan mungkin sampai bila-bila dia akan kekal dalam perut ikan nun. Maka dengan rahmat Allah lah Allah beri solusi, keluarkan dia daripada perut ikan nun, dan rahmat lagi dimuntahkan ke tempat yang selamat, yang tandus. Di tepi pantai, kalau tak dengan rahmat Allah mungkin dimuntahkan tempat yang tak ada orang. Kemudian ujian lagi, lapar dan sebagainya, kan. Tetapi Allah muntahkan di tempat yang selamat, tak tandus, ada di sana penghuni, dan dalam riwayat yang lain maka datangnya beribu orang datang kepada Nabi Yunus dan menerima dakwah Nabi Yunus. Diakhiri dengan masya-Allah, kan, setelah kepayahan, kesulitan, diakhiri dengan kemanisan. Gitu. Sebab itu inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, kan, selepas kesulitan adanya kesenangan. Jadi Allah nak tunjukkan kat sini bahawa betapa zikir itu sangat perlu, istighfar, supaya mensucikan diri kita daripada dosa, dan dengan sesama insya-Allah Allah akan mengkabulkan doa kita. Jadi zikir itu bukan sahaja kita di saat susah, susah baru zikir, baru ingat Allah, baru doa, tapi di saat senang kita berzikir, ingat Allah, di saat suka juga kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. So peringatannya jangan kita lupa berzikir, terus berzikir. Ada masa lapang, kadang-kadang kita termenung, berangan lah apa. So kita kena set minda kita, aku kena berzikir, aku kena selawat, aku kena beristighfar. Gitu ya. So banyakkan istighfar, selawat. Dan maksudnya berzikir-zikir lah, insya-Allah. So jangan tinggalkan doa Nabi Yunus ini. Doa yang memang famous ni. Jadi rugilah kalau kita dah umur 40 tahun, 50 tahun. Tapi hanya baca sekali-sekali je doa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anbiya ayat 86 ni, kan. Yang sepatutnya kita ambil itu sebagai satu doa, insya-Allah. Jadi setakat itu dululah saya rasa. Okay. Kita punya tadabbur surah Al-Qalam sebenarnya panjang, kan, tapi masa yang begitu terhad mencemburui kita. So sekurang-kurangnya kita dapat apa yang kita nak ambil untuk kita praktikkan, insya-Allah. Okay, kita jumpa lagi dalam surah yang lain selepas ini, insya-Allah. 2 minggu lagi, jangan lupa di hari yang waktu yang sama, insya-Allah. Jadi saya serah balik kepada Kak Syah kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Ustazah yang memberi
penerangan ataupun tadabbur panjang lebar tentang surah Al-Qalam yang ayat-ayat yang terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidaklah menjadi hamba-hamba yang tergolong dalam golongan orang-orang yang diistidraj. Tak mahu kan? InsyaAllah. Na'udzubillah min zalik. Dan mudah-mudahan dengan pengajian kita ataupun pembelajaran kita ni, kita terus beristiqamah kan dalam pembacaan Al-Quran, terus memperbaiki dari masa ke semasa, sebab ilmu ni bila digali lagi banyak yang kita tak tahu rupanya, kan. Jadi dan didoakan semoga kita semua kawan-kawan yang di dalam dan juga di luar sana sama-sama kita menjadi ahli Al-Quran yang membaca Al-Quran yang akan menjadi pembantu kita di dalam kubur nanti, insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan Allah meredai kita dan kita juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai kita berjumpa lagi 2 minggu akan datang, insya-Allah. Kan kita sudahilah majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As, dan terima kasih kepada yang hadir semua. Mudah-mudahan kita akan tetap beristiqamah dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Ila salamah, moga kita jumpa dalam satu-satu situasi, insyaAllah. Ya Allah izinkan kita, insyaAllah. Salam rindu, salam sayang, walaupun kita dah dekat ni, insyaAllah. Moga dekat di mata, dekat di hati, Lily, insyaAllah. Dekat je tapi insyaAllah. Moga Allah izinkan kita, insyaAllah, dalam pertemuan kita nanti, insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi Terima kasih. Assalamualaikum. wabarakatuh. Ini yang apa lagi? Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.